Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Okey, bertemu kita kembali untuk subjek pendidikan jasmani tahun 4. Okey, kita sambung kita punya pembelajaran untuk tajuk seterusnya iaitu konsep kecergasan ya. Alright. So hari ini kita nak mengira kadar nadi. Jadi kita nak mengira berapakah kadar nadi kita Baik, yang pertama kita nak kena tahu apakah itu kadar nadi sebenarnya. Okey, apakah itu kadar nadi sebenarnya? Okey, baik, apa kita baca ni? Kadar nadi bagi setiap orang adalah berbeza-beza. Okey, bayi mempunyai kadar nadi yang tinggi, manakala seorang atlet mempunyai tahap kecergasan yang tinggi, mempunyai kadar nadi yang rendah. Jadi bayi kadar nadi dia lebih tinggi, manakala atlet yang fit, okey, atlet yang cergas ni dia punya kadar nadi dia lebih rendah. Okey. Baik. Kadar nadi ni ialah bilangan degupan jantung kita dalam seminit. So jantung kita ni bila dia pump, 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 berapa kali pump tu dalam seminit. Itulah kita punya kiraan kadar nadi kita. Kiraan dalam seminit. Alright. Jadi hari ni kita nak kira kita punya kadar nadi kita dalam seminit. Berapakah kadar nadi kita? Jadi kita boleh dari situ kita boleh tahu sama ada kita punya kadar nadi kita ni normal, kita ni seorang yang cergas ataupun tak cukup cergas. Okey. Alright. Kadar nadi berubah berdasarkan kita punya aktiviti lah. Okey. Sekiranya kita punya degupan jantung lebih laju, apabila kita melakukan aktiviti secara aktif. Okey. So bila kita membuat sesuatu aktiviti aktif ni maksudnya aktiviti yang bergerak lah, yang melakukan aktiviti fizikal, tak kisahlah kita jogging ke, kita berjalan ke, kita potong rumput ke, kita buat apa-apalah aktiviti, okey, yang aktif so secara umumnya jantung kita ni automatik dia akan semakin pantas, semakin laju. Okey. Tetapi sekiranya kita membuat aktiviti secara pasif, okey, degupan jantung akan menjadi lebih perlahan ataupun normal. Contohnya macam kita duduk atas kursi, kan? Kita tengok TV, kita baring-baring, kita hanya buat aktiviti yang pasif saja. Jadi degupan jantung kita tu dalam keadaan normal lah, dalam keadaan biasa. Okey, dia tidak lebih laju. Tadi kalau kita buat aktiviti secara aktif, jantung kita akan jadi lebih laju. Of course lah kan. Contoh kita naik turun tangga. Kita naik tangga, kita turun balik. Jantung kita tu akan jadi dia lebih laju. Alright. Sebab kita telah melakukan aktiviti yang lebih aktif. Baik. Bagaimana kita nak mengira kadar nadi ni? Bagaimana kita nak mengira? Okey. Baik, ada dua tempat cara kita nak ambil kadar nadi ni secara manual. Macam sekarang zaman moden kita ada macam jam tangan, ada jam tangan yang boleh kira kadar nadi itu secara automatik lah. Sekarang kita nak kira secara manual. Alright. Yang pertama sekali di pergelangan tangan. Okey, di pergelangan tangan kita ni di sebelah sini, kalau awak tengok sini, kita boleh lihat. Kalau awak boleh lihat sebelah sini. Okey. Menggunakan dua jari. Okey. Menggunakan dua jari ni yang telunjuk dengan jari tengah ni. Okey. Letak dekat kita punya tangan. Kemudian kita akan dapat jari nadi di sebelah atas ni. Okey, ada satu urat ni. Di situ macam dalam gambar tu kan. Ada satu urat situ, urat nadi. Di situ kita boleh letak dan tekan sedikit. Jadi kita akan dapat rasa dia punya denyutan nadi tu. Tum, tum. Okey. Dan tempat kedua ialah kita boleh ambil satu lagi ialah di leher, di bahagian leher. Okey. Guna jari tadi juga, dua jari tadi sebelah kanan, ambil di sebelah leher kanan. Okey. Di bawah ni, di tengah-tengah ni kalau awak boleh lihat, di tengah-tengah sini. Okey, jangan di ke belakang sangat. Ke belakang sangat ini ialah sudah masuk otot. So dia ada satu bahagian lembut dekat tengah-tengah sini. Awak tekan sedikit dan awak akan dapat rasa denyutan nadi tu. Cari sampai jumpa. Okey. Cari sampai jumpa bahagian sini Alright. Itu cara kita nak ambil ukuran nadi kita. Okey.
So, kita nak kena ambil berapa lama? Itu soalan ya. Berapa lama kita nak kira ni? Bila kita letak dah jumpa. Okey. So, kita kena ambil dalam kiraan 10 saat. Okey, 10 saat. Sebenarnya nadi kita ni kita nak kira dia selama 1 minit. Kita nak tahu denyutan nadi. Tadi kita dah sebut tadi kan. Kadar denyutan nadi dalam seminit. Okey. Jadi kalau kita nak letak, kita nak kira dalam, kalau kita kira semanual macam ni, untuk tempoh 1 minit, agak lama kan? Takut tersilap. Jadi kita boleh shortcutkan dia, kita cuma ambil dalam 10 saat. Okey, ambil jam, awak set, dah jumpa, okey ready, awak tekan on, awak kiralah berapa denyutannya dalam tempoh 10 saat. Pop. Bila cukup 10 saat, maka kita kena kalikan dengan 6 lah. Okey, kalikan dengan 6 untuk dapatkan kadar nadi seminit tu. Okey, barulah dia akan dapat satu, katalah dalam 10 saat ni awak dapat kadar nadi awak 10. Okey, 10 detik lah dia berdenyut 10 kali. Duk 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 10 dalam masa 10 saat. Okey, so awak kalilah dengan 6, jadi awak akan dapat 60. Okey, so 60 itulah kadar nadi awak untuk seminit. Okey, itulah cara kita mengira kadar nadi. Okey, boleh faham saya harap boleh jelas dengan keterangan ini. Baik, hari ini kita akan buat tugasan. Okey, tadi kita dah terang cara kita nak ambil kadar nadi. Jadi tugasan hari ini ialah awak kena kira kadar nadi selama 1 minit sebelum melakukan aktiviti. Okey, saya nak awak sebelum melakukan apa-apa aktiviti, awak ambil dulu bacaan. Okey, ambilkan bacaan, tulis. Okey. Kemudian awak buat aktiviti memanaskan badan ke, ataupun awak jogging setempat ke, atau awak lompat-lompat, apa-apalah aktiviti yang berterusan selama at least 3 minit. At least 3 minit, tapi sebaik-baiknya lebih daripada 5 minit lah. Okey, supaya jantung kita tu mula bergerak lebih laju. Okey. Kemudian selepas dah selesai, ambil 3 minit atau 5 minit, kira pula kadar nadi awak tadi selama 10 saat kali dengan 6. Okey. Selepas habis aktiviti. Habis je aktiviti, awak terus duduk. Jangan berdiri ya. Terus duduk. Duduk dengan tenang. Okey, duduk tegak macam ni. Kemudian awak ambil. Kemudian awak kira kadar nadi 10 saat lagi. Kira dapat 10 saat tu katalah 20. Tadi sebelum aktiviti katalah kita dapat 10 kan. Selepas buat aktiviti 5 minit 3 minit tadi, kita kira-kira dalam 10 saat tu 20 denyutan. Saya 20 awak kalilah dengan 6. Okey, so dapatlah 120. Okey, tadi 10 denyutan kali dengan 6, 60. Itu sebelum aktiviti. Selepas aktiviti awak dapat 20 denyutan sebab jantung semakin laju kan. Jadi awak dapat 20. Katalah contoh 20. So 20 awak kalikan dengan 6. So dapatlah 120. Jadi sebelum aktiviti denyutan nadi awak ialah 60 dan selepas aktiviti kadar denyutan nadi awak ialah 120. Jadi awak tulis dalam buku tulis PJ, dalam buku tulis PJ seperti mana dalam buku teks. Awak tengok muka surat 62, okey. Awak cuba tulis dalam kotak macam ni, dalam buku tulis awak. Kemudian awak cuba ambil untuk tempoh 2 hari atau 3 hari atau lebih lah. Okey. Dalam buku. Kemudian awak snap gambar dan hantar ke saya punya WhatsApp. Alright. Okey. So itu kita punya aktiviti untuk hari ini. Dan topik yang kita belajar hari ini iaitu berkenaan dengan kadar nadi. Okey. Cara mengira kadar nadi. Alright. So, harap semua murid boleh faham. Jalankan aktiviti ini di rumah. Dapatkan kadar nadi itu. Okey, cara nak pegang kena cuba Cuba cara dapatkan nadi itu dan buat kiraan dan buat catatan. Okey, dan rekodkan dalam buku tulis pendidikan jasmani. Okey, so itu saja pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.